اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Jalan yang kupilih tidak akan selalu mudah. Rasa cemas, ingin menyerah, penat, selalu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya. Dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Minta maaf, link mata tak ni. 2-3 kali masuk. Tak boleh. Ni link baru baru boleh. Kursi buka dah tak? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Rabbi zidna ilma. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk kita bersama pada hari ini untuk sama-sama kita membincangkan tajuk kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu perbincangan tentang bersempena dengan Maulidur Rasul, kita dapat memperbaharui, kita dapat muhasabah, postmortem balik bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad terhadap segala sunnah dan segala wasiat tinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas kepada perintah Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad itu, pada bata tubuhnya, tindak tanduknya, kata-katanya, adanya uswah hasanah, contoh terbaik. Maka kita diajar oleh Allah sebagai Tuhan kita, kita disuruh dan diperintahkan supaya ikut. Kita hendaklah menjadikan Nabi sebagai contoh. Walaupun kita banyak contoh atas dunia ni, tokoh-tokoh tu tokoh ni, idola tu idola ini, tapi kita jangan lupa bahawa kita adanya Nabi. Dan Nabi kita bernama Muhammad bin Abdullah. Setiap umat ada nabinya. Maka semenjak 1400 tahun lebih, Allah Ta'ala telah utus seorang Nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan kenabiannya, kerasulannya adalah untuk akhir zaman. 2022, 2023, Muhammad bin Abdullah adalah Nabi. Sampai kiamat. Sampai kiamat, dialah Nabi, dialah Rasul. Maka kita bukan sahaja bertuhankan Allah, la ilaha illallah, tapi kita juga bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita jangan lupa. Kadang-kadang orang ni dia lupa bahawa dia tak ada Nabi, menyebabkan segala tindak tanduk dia tidak ikut apa yang diajar, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat sebagai seorang umat Nabi Muhammad, maka kepatuhan, ketaatan, wala kepada Nabi itu adalah tuntutan. Kita tidak boleh pandai-pandai meletakkan keputusan terhadap apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kita kena ingat bahawa kita ada Nabi, kita ada Rasul. Maka status seseorang yang telah ada Nabi dan Rasul ini, dia hendaklah belajar, dia hendaklah mengkaji, dia hendaklah melihat apa yang telah ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai satu panduan sebenarnya. Bukan saja-saja kita kena ingat apa saja berlaku pada Nabi kita dalam perjalanan hidupnya. Semenjak dilantiknya Nabi sampailah baginda wafat. Semua ni adalah sengaja Allah Ta'ala jadikan berlaku pada Nabi kita, dan ianya sebagai panduan, sebagai rujukan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan lupa. Bagaimana Nabi kita menguruskan keluarga. Bagaimana Nabi kita menguruskan sahabat-sahabat. Bagaimana Nabi kita menguruskan tenteranya, ada pengikut-pengikutnya. Semua ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bukan Allah Ta'ala buat saja-saja, tapi ia adalah sengaja yang Allah Ta'ala jadikan pada Nabi sebagai panduan dan juga contoh ikutan kepada kita.
Selain pada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada satu lagi ayat qudwah hasanah. Kalau uswah hasanah ni contoh. Qudwah ni ialah ikutan. Mana kita bukan sekadar menjadikan Nabi sebagai contoh, tapi kita juga wajib mengikuti, mencontohi Nabi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, ajar kepada umatmu. Apa dia? Sekiranya kamu semua kasih, sayang, cinta, love kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni. Ikutlah aku. Perintah ikut Nabi ni bukan pandai-pandai Nabi. Perintah supaya fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi kata, itu adalah Allah Ta'ala yang suruh. Allah Ta'ala yang perintahkan Nabi supaya sampaikan perintah ini kepada kita manusia, umat Nabi Muhammad, bahawa wajib mengikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu, sekiranya kamu semua ni kasih, sayang, cinta pada Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku. Ikut Nabi Muhammad ni. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi, kamu akan disayangi, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya sampaikan kepada kita semua. Mengikuti, mentaati Nabi adalah perintah daripada Allah. Banyak kalau kita perhatikan dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan, Nabi sampaikan kepada kita. Jadi apa sahaja perintah Nabi, wajib kita patuh, wajib kita akut. Fakhuzuh wa ma nahakum anhu, apa yang Nabi tegah, Nabi larang, fantahu, hendaklah kamu jauhi, kamu hindari. Inilah nak sebut perintah mengikuti Nabi ni daripada Allah, bukan pada Nabi. Maka apabila kita mentaati, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, kita akan mendapat pahala. Kerana Tuan pahala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang suruh kita mentaati Nabi dan Rasul. Apabila kita menjadikan Nabi sebagai idola kita, sebagai ikutan kita, maka di sana kita akan rasa bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala pilih Nabi ni di kalangan manusia. Nasib baik Allah Ta'ala tak pilih Nabi ni di kalangan jin ataupun malaikat, sebagaimana dakwaan ataupun kata-kata orang kafir. Orang kafir dia kata, apa pilih Nabi di kalangan manusia ni? Sepatut Nabi-Nabi ni malaikat. Nabi-Nabi ni jin. Mali hadzal rasul. Apa Nabi ni? Ya'kulut ta'am, makan, lapar seperti kita juga. Wa yamshi fil aswaq, membeli keperluan di kedai, di pasar seperti kita juga. Ni kata-kata kafir. Orang kafir yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu seorang manusia. Sebenarnya sengaja Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia kerana baru senang manusia ni nak ikuti apa Nabi suruh, apa yang Nabi buat. Sebab Nabi merasai apa yang kita rasa. Kita rasa letih. Kita ada rasa perasaan benci, perasaan sayang, perasaan jemu, perasaan mengantuk. Nabi sebagai manusia, Nabi rasai semua yang kita rasa. Nak bangun sembahyang subuh, pagi 2 rakaat, mengantuknya, ya Allah. Nabi tak mengantuk ke? Nabi mengantuk juga, Nabi boleh bangun. Nak berpuasa daripada subuh sampai maghrib, laparnya, ya Allah. Nabi tak lapar ke? Nabi lapar juga. Tapi bila Nabi boleh buat, erti tak mati. Nah, benda tu di dalam kemampuan seorang manusia. Boleh sembahyang, boleh puasa, boleh zakat. Bayar zakat ni, sayang, harta cari banyak, susah-susah, tiba-tiba kena bagi kepada orang miskin. Nabi tak sayang ke? Nabi sayang juga harta, tapi Nabi boleh bagi. Maknanya apa yang Nabi buat, Nabi suruh, semua dalam ruang lingkup keupayaan seorang manusia. Tidak ada satu pun perintah Allah, perintah Rasul ni di luar daripada kemampuan kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan kamu. Tidak akan memberi tanggungjawab kecuali di dalam perkara-perkara yang kamu mampu laksanakan. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kita sembahyang, khusyuk dalam sembahyang, dia juga dalam kemampuan kita. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kita berjihad fi sabilillah, dia sebenarnya dalam ruang lingkup kemampuan kita. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kita sembahyang, puasa, zakat, haji, semua perintah-perintah ni semuanya dalam ruang lingkup kemampuan sebagai seorang manusia. Jadi keupayaan ini setara. Sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa. Takwa ini satu indikator, satu penanda aras yang mampu dicapai oleh semua manusia. Miskin, ada takwa cara miskin. Kaya, ada takwa cara kaya. Orang sehat, ada takwa cara sehat. Orang sakit, ada takwa cara sakit. Ini satu penanda aras, satu KPI yang mampu dicapai oleh semua manusia. Sebab itulah Nabi kita menunjukkan contoh yang terbaik. Dan kecintaan kita kepada Nabi kita janganlah sekadar kita sambut hari jadinya, bila habis Maulid Rasul, tutup fail, tutup buku. Jangan. Kita dengan Nabi kita ni kita dah sebut. Walaupun Nabi dah meninggalkan kita 1400 tahun, tetapi di akhirat kita akan cari Nabi untuk dapat syafaat. Atas dunia ni, setiap kali sembahyang, dalam tahiyat kita diajar, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Selawat dan salam ke atas engkau, wahai Nabi. Perkataan engkau, alaika, assalamu alaika. Ini dalam bahasa Melayu dia panggil ganti nama kedua. Dalam bahasa Arab dia panggil dhamir mukhatab. Saya ganti nama pertama, awak ganti nama kedua, dan dia ganti nama ketiga. Sepatutnya kalau ikut grammar lah, ikut tata bahasa, Nabi ni dah meninggalkan kita. Nabi dah wafat 1400 tahun. Assalamu alaihi lah, selawat dan salam ke atasnya. Sebab Nabi dah mati. Tetapi tak, Islam aja assalamu alaika. Kita kena baca selawat dan salam ke atas engkau. Seolah-olah kita sedang berdialog, sedang berinteraksi, sedang bercakap dengan Nabi. Seolah Nabi duduk sebelah kita. Tu Islam mengajar betapa dekatnya kita dengan Nabi. Kita kena rasa Nabi ni dekat di hati kita. Kita kena ingat apa yang dia ajar, kena buat apa yang dia suruh, kena tinggal apa yang dia larang, kerana kita dengan Nabi ni dekat. Jangan kita terpengaruh dengan dia panggil perancangan musuh-musuh Islam, khususnya golongan orientalis. Musuh-musuh Islam ini kalau dia suruh umat Islam benci Nabi, tolak Nabi, memang umat Islam akan marah. Tak ada orang boleh terima. Tapi dia datang dengan cara halus, dengan jarum yang halus. Dia masuk di kalangan umat Islam, dia kata Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Nabi ini adalah manusia yang suci. Suci, terlalu suci sehingga tak boleh nak amal, tak boleh nak ikut. Dia ajar Nabi itu manusia yang tidak berdosa, maksum. Kita ni maksum, tidak manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Maka kita tak dapat ikut Nabi. Tu cara dia menyebabkan orang Islam pun ramai yang tak ikut sunnah Nabi atas alasan Nabi itu maksum, dia ni tidak maksum. Tak mampu. Atas alasan tak mampu. Sebab yang kita bincang tadi, pertamanya Nabi ni daripada kalangan manusia. Tak ada isu tak mampu. Yang kedua, kita kena ingat, walaupun Nabi ni ada sifat maksum, kita kena faham apa itu maksum. Ismah dalam bahasa Arab ni bererti Nabi kita ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, ilmu pengetahuan sehingga dapat membezakan mana perintah, mana larangan. Bila bertemu dengan larangan Allah yang kita panggil dosa, maka Nabi-Nabi boleh menolak. Nabi Yusuf, kita baca dalam surah Yusuf. Ketika mana dia digoda oleh isteri pemimpin. Ada kata nama Zulaikha. Zulaikha panggil dia masuk bilik. Zulaikha pakai pakaian yang jarang. Zulaikha tutup pintu, tutup
lampu menyebabkan suasana suram. Maka ketika itu walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbi. Al-Quran menceritakan kisah ni. Al-Quran sebut walaqad hammat bih. Ketika itu Zulaikha ni terangsang dan tertarik dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf juga sebagai seorang manusia yang sempurna, dia juga ada terangsang, tertarik dengan Zulaikha. Laula ar-ra'a burhan rabbi. Tetapi sifat maksum, ketika mana dia melihat bahawa benda ni adalah larangan Allah, dia cepat-cepat berpaling tinggal. Sebagai seorang manusia, sifat kemanusiaan itu ada. Nabi-nabi dan rasul ni kalau dia nak buat dosa boleh je, sebab dia mereka manusia. Manusia ni ada nafsu, ada keupayaan buat dosa, buat pahala. Berbeza dengan malaikat. Malaikat ni tidak boleh buat dosa sebab dia adalah umpama robot yang dicipta untuk taat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Malaikat ni sejenis makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahum. Tidak pernah engkar semua perintah Allah. Dia patuh dan akut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia buat segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Dia tidak boleh buat dosa. Dia tak reti nak buat dosa. Nafsu pun tak ada malaikat ni. Ada pun manusia, nabi-nabi dan rasul di kalangan manusia. Maka kalau nak buat dosa boleh. Tetapi mereka tidak buat kerana mereka tahu, faham benda ni adalah larangan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksum. Bukan kata maksum Nabi ni macam robot tak reti buat dosa. Tak. Nabi boleh buat dosa. Tapi Nabi tak nak buat dosa. Itulah maksum. Maka sebagaimana Nabi ada sifat maksum, kita orang mukmin ni ada sifat takwa. Sifat takwa lah yang memelihara kita, menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Yang kita bincang tadi. Maka unsur-unsur jarum halus yang cuba dimasukkan oleh golongan orientalis, golongan mustasyrikin, mereka musuh-musuh Islam ini, kita dapat hapuskannya dengan kita jawab, kita terangkan bahawa kita umat Islam ni mampu ikut Nabi. Pertamanya, Nabi itu manusia. Yang kedua, kita juga ada sifat yang mengawal kita. Kita panggil sifat takwa. Nabi sifat maksum. Benda sama je. Jadi, tak ada alasan untuk kita tidak ikut Nabi. Golongan orientalis ini juga menanamkan jarum halus tentang Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran ini kitab panduan, pedoman, petunjuk bagi umat akhir zaman. Maka mereka masuk dengan cara yang halus. Jika mereka masuk dengan cara yang direct, bersemuka, tolak Quran, maka umat Islam akan marah. Tetapi mereka akan pergi dengan cara halus. Al-Quran ialah kitab suci. Kitab suci yang terlalu suci sampai tak boleh nak amal. Macam tadilah. Kita ni manusia berdosa. Al-Quran tu kitab suci. Al-Quran ini sepatutnya umat Islam menjadikan dia bacaan setiap hari, panduan, pedoman dan rujukan. Kita ni kena urus masa kita. Kena ada masa kita dalam setiap hari itu, masa bersama Al-Quran. Sesibuk mana pun seorang manusia, dia tetap buat kerja, bukan kerja buat dia. Dia adalah ketua dalam urusan hidup dia. Maka sepatutnya dia boleh urus. Ini masanya untuk bekerja. Ini masanya untuk rehat. Ini masanya untuk bersama Al-Quran. Ini masanya untuk sembahyang. Kalaulah terlalu sibuk sampai dia tak boleh nak urus masa dia, maka dia sudah bertukar. Sudah menjadi hamba kerja. Kita kena ingat kita ni hamba Allah, bukan hamba kerja. Bila kita hamba Allah, kitalah urus kerja kita. Bersama Al-Quran. Jadikan dia sebagai bacaan kita seharian. Permudahkanlah. Kalau Al-Quran tu di rumah kita, letaklah di tempat yang jangan terlalu tinggi. Senang kita nak ambil. Balik-balik masjid, air semayang masih ada. Terus campak Al-Quran, baca. Ni kadang-kadang sudah semayang, air semayang ada lagi. Cari Al-Quran paling kiri, paling kanan. Oh, duduk atas. Ada almari, terkunci. Sebab kita tak suci kan? Maka betapa ramai umat Islam yang hanya bersama Al-Quran pada bulan Ramadan.
11 bulan tu Al-Quran tak tahu di mana dalam hidup ni. Maka ubahlah. Sempena Maulid Rasul, kita ingat balik apa yang Nabi pesan kepada kita. Bacalah Al-Quran. Nabi sebutlah hadis banyak tentang kelebihan. Bahkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu antaranya Nabi sebut sebaik-baik manusia ni ialah sesiapa yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kita belajar dan kita tahu, kita faham, kita ajar pula pada orang lain. Itulah pahala berganda. Itulah pesan Nabi. Dikala kita mengingati sambutan Maulid Rasul, marilah sama-sama kita mengingati pesanan-pesanan, mutiara-mutiara berharga yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulid Rasul ni, kalau kita baca sejarah, jangan jadilah macam Abu Lahab, orang yang sambut Maulid Rasul ni. Yang bila seorang hamba dia datang maklum kepada dia bahawa anak saudara dia selamat dilahirkan, maka sukanya dia, maka dia merdekakan hamba tersebut. Dia sambut Maulid Rasul dengan cara memerdekakan hamba. Ni, bawa dukung Nabi pergi kat Kaabah. Tapi bila besar, bila Nabi jadi Nabi, maka dialah orang pertama menentang Nabi kita Muhammad SAW. Jangan ikut perangai Abu Lahab. Tabbat jada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Ketika mana Nabi kita selesai peristiwa Isra Mi'raj, maka Nabi sampaikan kepada masyarakat, orang yang pertama mendustakan kisah Nabi dalam Isra Mi'raj ialah Abu Lahab. Abu Lahab ni selain pak saudara Nabi, dia jiran Nabi. Dia juga besan Nabi. 2 orang anak dia berkahwin dengan anak Nabi. Bukan orang lain ni. Tiba-tiba bila Nabi jadi Nabi, dia arahkan anak dia gantung tidak bertali kepada menantu dia tu, anak Nabi. Sebagai suatu bentuk penyiksaan, satu bentuk orang panggil perentangan secara tak langsung. Sedih anak Nabi 2 orang tu kena gantung tak bertali. Kemudian satu hari dia turun daripada rumah dia, nampak Nabi. Dia tegur, Muhammad, apa cerita ini? Nabi kata, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Dia kata, kamu pergi semalam, pagi ni dah balik? Ya. Tunggu. Aku akan, kalau aku panggil orang ramai nak dengar cerita kamu ni, kamu setuju? Boleh? Nabi duduk termenung nak cerita macam mana Isra Mi'raj. Allah Ta'ala hantar Abu Lahab untuk kumpul orang. Maka Abu Lahab panggil lah, ya sabaha, ya sabaha. Di waktu pagi, bila dia berteriak, demi waktu pagi. Ini sebenarnya kaedah orang Arab ni, bila rumah mereka ditimpa musibah. Ada berlaku kecurian ke, ada berlaku kebakaran ke, apa saja musibah, maka cara nak minta tolong, dia lalu, ya sabaha, ya sabaha. Maka orang akan berlari-lari, berkumpul, bergegas. Ada apa? Tu ceritalah. Rumah pencuri ke, ada berlaku kematian ke, apa saja. Maka Abu Lahab guna kaedah sama. Dia pergi laut dekat Kaabah tu. Ya sabaha, ya sabaha. Akhir masyarakat Mekah berkumpul. Maka dia kata, hari ni kita dengar cerita Muhammad. Dia jemput Nabi. Nabi pun ceritalah. Wahai penduduk Mekah, kalau aku cerita kepada kamu, di sebalik bukit ini ada tentera yang sedang menunggu untuk menyerang kamu. Adakah kamu percaya? Maka orang Mekah jawab, kami percaya wahai Muhammad. Sebab kami kenal kamu. Kamu tak pernah menipu. Apa saja kamu beritahu, kami akan percaya. Baiklah, Nabi kata, aku nak beritahu kepada kamu, aku adalah Nabi utusan Allah. Semalam aku telah dibawa ke Baitul Maqdis. Dan pagi ni aku telah sampai ke sini. Baitul Maqdis dan naik ke langit. Belum sempat orang lain berkata-kata, terus Abu Lahab bangun, tunjuk jari dia. Celakalah kamu wahai Muhammad. Tabballaka ya Muhammad. Inilah sebab. Orang lain tak berani. Penduduk Mekah, Quraisy ni, walaupun mereka tak setuju dengan Nabi, walaupun mereka ni ada yang benci Nabi, tapi mereka tidak berani buat depan-depan. Kerana mereka malu mata dengan perwatakan Nabi, dengan keturunan Nabi. Tetapi yang berani menentang, bahkan mengajak orang lain menentang Nabi kita ialah Abu Lahab. Sebab bagi dia Muhammad ni anak saudara. Maknanya dia pandang leceh pada Nabi. Dialah ajak orang. Dialah mula, celakalah kamu, tabballaka ya Muhammad.
Maka turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah tangan Abu Lahab. Sebab tangan itulah yang dia bawa tunjuk atas muka Nabi. Ini sebagaimana saya sebut awal-awal tadi. Peristiwa-peristiwa begini sengaja Allah Ta'ala jadikan berlaku pada Nabi kita untuk dijadikan panduan dan pengiktibaran. Di kalangan kita, bila ada berlaku musibah, bila ada berlaku orang menghina, orang yang menentang dalam kita melaksanakan dakwah Islam, jangan kita rasa kecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa. Teruskanlah berdakwah. Bahkan dalam ayat lain, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, teruskanlah dengan perintah Allah berdakwah. Sampaikan dakwah ini, wa a'rid 'anil musyrikin, kamu abaikan, kamu biarkan orang-orang musyrik. Apa perancangan mereka, apa tuduhan mereka, kamu biarkan, kamu abaikan. Kerana Allah SWT dah sebut, perangai orang jahat ni memang dah kerja dia buat jahat. Jadi kita orang baik, orang Islam, tugas kita berdakwah. Buat amal ma'ruf nahi munkar. Maka teruskan. Jangan terkesan sehingga kita terganggu tugas kita dengan sebab gangguan daripada mereka. Ni pesanan Allah awal-awal ketika Nabi mula berdakwah. Nabi terima perintah untuk berdakwah dalam Gua Hira. Turunnya surah Al-Alaq, 6 ayat pertama, Iqra itu sebagai surat tauliah pelantikan Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Maka turun wahyu kedua tak berapa lama selepas itu, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, qum fa'anzir, keluarlah kamu pergi beri peringatan. Maka Nabi mula menjalankan dakwah dia. Dan kita baca sejarah hidup Nabi cukup hebat. Memang sehingga dapat kita merasai mudahnya, senangnya untuk kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ni, kalau kita baca sejarah dia bukan miskin. Cuma Nabi pilih untuk hidup miskin. Itulah zuhud yang sebenar. Kalau orang tu memang orang miskin, orang fakir miskin, dia bukan zuhud, tu apa kedana. No. Orang zuhud ni adalah orang kaya. Orang kaya. Dalam Islam menyuruh kita supaya mencari harta sebanyak-banyaknya. Buktinya perintah sembahyang dirangkaikan bersama dengan perintah bayar zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. Wa ita'is salah. Mari perintah sembahyang akan dirangkaikan, akan dikembarkan dengan perintah melaksanakan zakat. Baik. Sembahyang ni, nak tak nak kita kena buat, dia perintah. Kalau nak sembahyang, kena ada air sembahyang. Jadi nak ambil air sembahyang, air tak ada, kena gali telaga tu wajib. Nak ambil air sembahyang, air tak ada, kena daftar dengan AKSB, Air Kelantan Sdn Bhd. Maka pergi daftar, sambung paik, itu semua jadi wajib. Kerana kalau tak laksana yang ni, tak dapat sembahyang. Sembahyang tu wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja perkara wajib yang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan perkara lain, maka perkara lain yang menjadi syarat dia tu juga menjadi wajib. Nak sembahyang kena tutup aurat. Maka tak ada kain, kena pergi beli kain. Beli kain, buat baju, semua jadi wajib. Sebab apa? Nak sembahyang. Kalaulah sembahyang orang kita dok, bila nak Tuhan suruh sembahyang, dia akan usaha juga, ikhtiar juga. Apa saja perlu buat, dia akan buat untuk melaksanakan sembahyang. Maka perintah sama. Wa ita'iz zakah. Iqamatis salah wa ita'iz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Kalaulah sembahyang yang Allah Ta'ala perintah kita sembahyang tu, kita akan usaha berbagai cara untuk boleh sembahyang. Maka kenapa kita tidak guna kaedah yang sama untuk bayar zakat? Bayarkanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Baik. Zakat ni, dia sedekah wajib dia panggil. Nak bayar zakat, dia ada syarat dia. Kalau di Kelantan, Majlis Agama Islam letak, tak silap, 14,000 ke 12,000. Kita ada harta 12,000 dalam bank, dalam simpanan, tak bergerak selama setahun. Maka wajib zakat. Wajib keluar zakat. 1/8, 0.25%. Maka kita tak cukup duit, tak perlu bayar zakat. Kenapa kita tak usahakan juga biar cukup syarat bayar zakat? Cari harta sebanyak-banyaknya. Sebab itulah Islam suruh cari harta ni.
Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca secara hidup. Dalam sirah menceritakan bahawa Nabi dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Ketika Nabi lahir, ayah dia meninggal. Maka mak dia duduk bersama dengan datuk Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni adik kakak. Saudara-saudara, kalau kita baca sejarah dia, orang paling kaya di Mekah. Antara orang terkaya di Mekah, Abdul Muttalib. Selain pada dia ketua kerajaan, dia juga ada hartawan, jutawan. Kisah Abrahah bawa gajah nak mari serang Kaabah. Ini tahu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mana Abrahah sampai di Mekah, di pinggir Mekah, maka diperintahkan kepada tentera dia rampas harta penduduk Mekah, antaranya 100 ekor unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bergegas pergi berjumpa menghadap Raja Abrahah. Dia kata, wahai Raja Yaman, saya Abdul Muttalib, ketua kerajaan Mekah. Saya datang ini untuk minta balik unta saya 100 ekor yang telah dirampas oleh tentera tuan. Abrahah terkejut. Abrahah kata, kami datang nak mengunturkan Kaabah, kamu pun tahu. Tapi kamu tak minta apa kami, jangan menguntur Kaabah. Kamu hanya minta unta kamu. Maka Abdul Muttalib jawab, unta tu unta saya tuannya. Sebab tu saya minta balik unta saya. Adapun Kaabah, Baitullah itu ada tuannya. Tuannya dia akan jaga. Keyakinan Abdul Muttalib. Maka nak sebutnya Abdul Muttalib ketika itu Nabi belum lahir tu, tahun kelahiran Nabi tu, dia memiliki 100 ekor unta. Tu unta saja, tak kira lagi kambing, kibas. Unta ni, unta yang sehat, unta yang segar ni 10,000 seekor. Satu ekor harga 10,000. Kalau 10 ekor, harga dia 100,000. Kalau 100 ekor, harganya 1 juta. 1 juta harta Abdul Muttalib pada unta saja. Tak masuk lagi harta-harta aset-aset lain. Nak beritahu kayanya Abdul Muttalib. Inilah dia rumah yang Nabi lahir. Nabi dibesarkan. Rumah orang kaya. Kemudian bila Nabi besar, matinya Abdul Muttalib, Nabi tinggal bersama dengan Abu Talib. Siapa Abu Talib? Anak kepada Abdul Muttalib. Abu Talib juga pemerintah Mekah. Abu Talib juga kaya. Ayahnya Sayyidina Ali. Tengok Nabi boleh pergi mengembala kambing Abu Talib. Banyak kambing dia. Nabi ikut Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Bukan setakat kambing saja. Perniagaan pun Abu Talib ada. Nak bagi tahu kayanya Abu Talib. Kemudian bila Nabi besar, umur 25, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Siapa Khadijah ini? Perempuan yang terkaya di Mekah. Rumah paling besar Mekah, rumah Siti Khadijah. Kehidupan Nabi. Nak sebut daripada lahir, membesar, berkahwin. Kemudian bila Khadijah mati, Nabi berpindah, berhijrah ke Madinah. Nabi dilantik sebagai presiden. Siapa kata miskin? Peperangan pertama, Perang Badar, antara Mekah Madinah. Selepas peperangan, tentera Islam menang. Tentera Mekah lari balik. 3 hari tentera Islam berada di Medan Badar, tak balik-balik Madinah. Pertama nak selesai masalah mayat yang bergelimpangan. Nak tanam. Mayat orang kafirnya, mayat orang Islam. Yang kedua nak selesai masalah harta rampasan perang. Sebab perang pertama, tentera di kalangan tentera yang jaga Nabi, dia kata kamilah sepatut dapat harta rampasan perang sebab Nabi, kami jaga Nabi. Tentera yang kejar tentera Mekah sampai lari ke Mekah, kata kamilah sepatut dapat harta sebab kami yang menyerang musuh. Tentera yang mengawal harta rampasan perang, dia kata kami sepatut dapat harta sebab kami kawal, kalau tidak orang lain curi. Maka macam-macamlah pendapat, pandangan. Akhirnya tu ayat khumusahu lillahi wa rasul. Harta rampasan perang ni mesti dibagi 5. 1/5 itu allowance Nabi sebagai Rasul, sebagai Presiden. Nak kaya Nabi 1/5. Harta rampasan perang ni bukan sikit. Juta. Unta kita sebut dah tadi. Baju besi, pedang. Banyaklah harta benda yang dibawa dalam peperangan ni supaya tentera tidak lari balik. Sayang ke harta. Tapi apa kan jadi? Bila kalah, lari juga.
Jadi bila dapat rampas, katakan harta rampasan 10 juta. Maka 2 juta, 1/5 kan. 2 juta tu milik Nabi. Lillahi wa rasulih. Orang tak boleh ambil. Baki 8 juta lagi. 4/5. Itu dah baru bagi. Tentera berkuda, tentera jalan kaki, tentera pasukan pemanah. Ni. Nak sebutnya, banyaknya allowance Nabi, kaya Nabi kita. Tapi sebab apa kita baca dalam sejarah Nabi ni pakai baju bertampal, kadang-kadang rumah dia tak ada makanan. Ini menunjukkan bagaimana Nabi tu memilih untuk hidup miskin. Nabi bukan miskin pun. Harta benda yang dapat dalam peperangan, dia balik-balik sampai rumah, dia beli bekalan setahun, dia pun derma, sponsor, sumbang situ, sumbangan sini. Itulah Nabi. Nabi mengajar kita bahawa harta ni tak kekal atas dunia. Untuk kita kekal dengan harta yang kita cari atas dunia ni, maka tukarkanlah kepada aset akhirat. Derma, beri sedekah, maka pahala. Duit, harta akan bertukar menjadi pahala. Pahala akan kekal kepada kita sehingga masuk syurga. Itu contoh yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan kita mengingati peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW Rabiul Awal pada tahun ini, maka semak balik bagaimana pelaksanaan kita terhadap segala perintah Nabi dan Rasul. Nabi kita berhijrah, itu antara sunnah wajib. Sebab apa Nabi berhijrah? Kerana Nabi nak menegakkan negara Islam. Jadi setiap umat Islam wajib bercita-cita dan melaksanakan tugasan sehingga tertegaknya sebuah negara Islam. Ini sunnah wajib. Nabi taruh janggut, Nabi pakai jubah, itu sunnah juga, itu sunnah-sunnahnya. Pakai watama. Tapi menegakkan negara Islam, itu sunnah yang wajib. Maka setiap umat Islam kena ingat, kalau Nabi ni, Islam ni sekadar sembahyang puasa, Nabi boleh duduk di Mekah, tak perlu berhijrah ke Madinah. Tapi kerana apa Allah Ta'ala perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah? Kerana Islam ni sempurna dia bila ada kerajaan. Tanpa kerajaan, tanpa kuasa pemerintahan, Islam itu tidak sempurna. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Allah sebut, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku telah sempurnakan bagi kamu nikmat kamu, dan aku telah redha Islam sebagai cara hidup kamu. Ayat ni turun di Madinah, bukan turun di Mekah. Iaitu selesai Nabi, setelah Nabi menjadi kerajaan, Nabi menjadi pemerintah. Islam itu memerintah, bukan diperintah. Nak menunjukkan bahawa Islam itu sempurna dengan kuasa. Maka menjadi kewajipan bagi seluruh umat Islam untuk mempertahankan agama Islam dan memperjuangkan tertegaknya negara Islam. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan kita panggil Sambutan Maulid Rasul pada tahun ini bertelan pula dengan pembubaran parlimen negara kita ni, tubuh kerajaan dengan undi pilihan raya, maka sama-samalah kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi untuk memilih wakil-wakil rakyat sehingga tertegaknya Islam di negara kita. Kita marah sistem mahkamah kita, orang bukan Islam, bila anak dia tak sampai umur 18 dah masuk Islam, mahkamah kata tak boleh sebab tak cukup umur. Kita tak boleh marah kepada polis, kita tak boleh marah kepada hakim kerana mereka melaksanakan undang-undang yang telah digubal. Siapa yang gubal undang-undang? Ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri. Maka inilah yang sepatutnya kita pilih di kalangan orang yang faham Islam. Barulah dia buat undang-undang Islam. Kalau kita pilih orang yang bukan Islam, bila orang bukan Islam nak buat undang-undang Islam? Maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan tuntutan memilih pemimpin yang menggubal undang-undang ini di kalangan mereka yang faham Islam, di kalangan mereka yang bersama dengan kumpulan Islam yang melaksanakan tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sunnah Nabi kami. Wa amitna ala millati habibina. Ya Allah, Tuhan kami, akhirkanlah kehidupan kami dengan cara hidup Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masyfa'na bi syafaatih. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami syafaat Nabi kami di hari akhirat. Allahumma syurna fi zumrati. Ya Allah, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi kami di hari akhirat.
Allahumma asqina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniyatan la nazma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah peluang untuk kami minum air dari kolam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kolam Kautsar yang mana peminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami mohon segala kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minasyarri masta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbanallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, berakhir sudah majlis kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu yang telah dikongsi sebentar tadi oleh Ustaz Nik Hamdi. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi bersama dalam majlis pada hari ini. Saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf sekiranya ada salah silap sepanjang majlis berlangsung dan juga atas kelewatan majlis pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.